Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bit taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan izinnya pertemuan yang telah kita rancangkan dan kita jadualkan dapat kita manfaatkan pada malam ini dengan izinnya. Dan insya-Allah pada kesempatan malam ini kita sambung kembali berdasarkan kepada tafsir Nurul Ihsan penggal yang pertama. Sambungan kita pada muka surat 218 di bawah tajuk kisah dua anak Adam. Kisah dua anak Adam. Dan kalau yang nak merujuk kepada Al-Quran ataupun melihat kepada mushaf, boleh tuan-tuan tengok di dalam surah Al-Ma'idah. Sambungan kita pada surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6. Surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-27. Sambungan kita ayat yang ke-27 di dalam surah Al-Ma'idah insya-Allah. Muka surat lebih detail lagi dalam Quran surah 12. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita dalam ayat-ayat di dalam surah Al-Maidah yang mana kita telah pun menguraikan kisah yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam surah Al-Maidah ini berkaitan dengan kisah Bani Israel kan, yang degil mereka itu daripada petunjuk kan Allah Ta'ala, dan mereka nak buat satu keputusan sendiri ikut hawa nafsu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum golongan Bani Israel dengan mereka itu sesat selama 40 tahun. Tak boleh keluar dari satu kawasan dan mereka beranak pinaklah di situ hingga meninggalnya Nabi Musa alaihi salam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kisah ini tuan-tuan dengan kisah anak Nabi Adam pula. Cerita anak Nabi Adam yang lebih kurang ketegaknya kita katalah, degilnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala dah tetap dah peraturan dan begitulah syariat dia kan. Tetapi disebabkan hawa nafsu yang memuncak sampai ke peringkat dia dah hilang kawalan dan hilang pertimbangan, akhirnya berlakulah pembunuhan yang pertama dan matilah insan yang pertama di dalam dunia. Itu yang berlaku kepada anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Baik, apa kisahnya? InsyaAllah kita tengok di dalam ayat ni seterusnya. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Dan bacalah olehmu ya Muhammad. Watlu maknanya baca. Sampaikan. Dan baca ataupun sampaikan olehmu ya Muhammad atas mereka itu. Ya, ini kaum engkau. Akan khabaran dua anak Adam, iaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Dengan sebenar bahawa Hawa adalah ia beranak satu perut, dua orang laki, seorang perempuan. Seorang melainkan Nabi His tunggal seorang 20 kali beranak. Ni nak cerita macam mana kisah permulaan manusia, yang mana di dalam kitab ini dia cerita kata Siti Hawa adalah perempuan yang pertama yang beranak, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia bila setiap kali dia beranak dia akan dapat sepasang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan, dan seorang melainkan Nabi Syis sahaja yang tunggal. Yang lain semua ada pasangan dia. Kemudian Nabi Syis ni anak Adam, anak Nabi Adam, dia Nabi. Dia Nabi setelah Nabi Adam dan dia lahir secara tunggal, Nabi Syis ni. Dan seorang 20 kali beranak. Seorang tu dia 20 kali beranak. Hamlah 39 orang. Maknanya dia telah melahirkan 39 orang.
Macam nak kira? Kan? Tolak seorang tu lah 30. Kan? Seorang Nabi Syis tadi. Kan? 39 orang. 39 orang, 20 lelaki, 19 perempuan. 19 orang perempuan diberkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak Adam, tiada mati ia sehingga sampai anak cucu cicit 40,000 umurnya dia. Dia umur panjang sampai umur lebih kurang 40,000 umurnya. 1000 tahun kata setengah ulama. Setengah ulama kata 1000 tahunnya. Setengah lagi dia kata 40,000 tahun. 40,000 umurnya. Lama lebih kurang macam golongan jin lah. Jin pun hidup lama. Sebab tu jin ni tuan-tuan, dia pandai cerita zaman tok-tok kita dulu ni. Dia boleh korek balik hak kita punya adik-beradik. Jangan duk tipu lah. Sebab mereka duk keliling kita. Tu jin lah. Kita nak cerita panjang-panjang pun lagi kita pun tak apa nak reti. Tapi cerita ni lah tuan-tuan buat tak nak. Cerita yang tak nampak ni. Itu cerita jin. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, mereka ini dapat hidup panjang sampailah umur mereka ribuan tahun. Ribuan lah kita kata, nak kata sampai 40 wallahu alam, sebab tak ada catatan yang sahih, melainkan semuanya hasil daripada Israiliyat. Israiliyat ni maknanya sumber-sumber yang datang daripada ahli kitab, yang datang daripada mulut ke mulut, diceritakan dan dibukukan. Tapi tak ada daripada hadis Nabi SAW yang menceritakan berapa umur anak-anak Nabi Adam, berapa umur Adam AS. Cuma digambarkan oleh orang-orang dulu. Nabi pun tak menafikan. Sebab tak ada satu wahyu yang diturunkan secara detail tentang umur Nabi Adam kecuali Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia kata dia berdakwah 950 tahun. Maknanya kalau dia dakwah 950 tahun, umur dia berapa? 1000 lebih lah. Kalau Nabi Nuh pun umur 1000 lebih, Nabi Adam, bolehlah kita kata, boleh terimalah umur tu. Kadar umur itu. Dan sesuailah waktu itu, yang mana manusia Allah Ta'ala takdirkan tidak memiliki apa-apa kemudahan. Tak ada apa. Main Nabi Adam tu, barulah Nabi Adam tu dia berkira reka-reka benda-benda yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Adam sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam syurga. Dalam syurga Allah Ta'ala bagilah macam-macam, ada pinggan, mangkuk, apa semua. Jadi bila turun ke dunia, tak ada apa. Pakaian pun tak ada, apa pun tak ada. Mereka hanya bertutup dengan daun-daun kayu sahaja. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan untuk buat kain dan sebagainya. Itu panjang usia dia untuk nak sesuaikan tempoh masa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang begitu lama, dan mereka mula berikhtiar untuk hidup. Jadi Nabi Adam tu bukanlah jadi macam kalau kita mengaji prasejarah dulu kan, yang tak ngerti buat apa tu, pakai cawat, lepas tu duk bawa macam cerita tu lah, cerita orang zaman batu, orang dalam gua. Itu orang barat punya kajian. Tetapi hakikatnya Nabi Adam AS, Allah Ta'ala turunkan ke dunia taklah sebodoh itu. Allah Ta'ala dah ajak dah Nabi Adam AS dengan segala ilmu nak duduk di atas dunia ni. Sebab itu malaikat pun surrender. Nak tunjuk kata hebatnya Nabi Adam AS, dia boleh dah faham dah apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada dia, dia diajar kepada anak-anak dia. Jadi mana kedatangan Nabi Adam AS ke dunia dengan ilmu, dan diberikan ilmu cara dia nak masak, cara dia nak buat periuk dan sebagainya, semua Allah Ta'ala dah bagi dah ilmu tu kat dia. Bukanlah duduk dalam keadaan makan pokok kayu saja, jadi macam beruk ke apa, kata tak. Itu bukan sifat manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi walaupun Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dalam keadaan susah payah, tetapi seawal kehidupan manusia di atas dunia yang tidak ada manusia yang lain, Allah Ta'ala dah bekalkan dengan ilmu,
dan dia dah hidup dalam keadaan yang sempurna walaupun tidaklah mewah. Dah ada dah, dia dah boleh reka dah, periuk dan sebagainya, dah buat dah. Sebab dalam surah Baqarah dulu kan kita dah baca kisah Nabi Adam. Allah Ta'ala ajak dan ulama' sebutkan di situ bukan takat nama-nama pokok, tetapi Allah Ta'ala dah ajak dah apa-apa nama yang ada di dalam syurga juga yang menjadi contoh untuk Nabi Adam AS buat di dalam kehidupan di dunia ini. Sebab tu dalam cerita bab syurga adanya gelas, adanya pinggan, maknanya dah ada dah. Allah Ta'ala dah jadikan sebagai satu alat untuk kita guna nak makan, nak minum, dan telah diperhidangkan kepada Nabi Adam sewaktu Nabi Adam AS berada di syurga. Mana benda tu dah ada dalam pemikiran dia, dah nampak dah. Jadi turun ke dunia, dia buatlah apa yang sesuai. Jadi hak kita tengok yang ni pun mungkin salah satu daripada apa yang dia tengah tengok di dalam syurga tu ada. Mungkin tak mustahil benda yang apa yang kita tengok ni dah ada pun dalam syurga Allah. Sebab itu juga bila kita tengok dalam cerita syurga juga tuan-tuan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahumul jannah, kan, berilah kabar gembira. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala suruh Nabi cerita tentang perihal syurga, dan Allah Taala ceritakan dalam syurga tu ada buah-buahan, dan bila mana dihidangkan kepada penduduk syurga, kan, ahli syurga kata, yang ni apa yang ada kat dunia ni, kan, buah-buahan ni ada macam kat dunia juga, lebih kurang macam kita duduk kat dunia juga. Tapi ulama kata apa yang mereka sebut nampak pada asasnya macam apa yang ada kat dunia, tapi lebih hebat lagi, rasanya tak sama macam mana rasa kat dunia daripada buah-buahan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Nabi Adam AS turun ke dunia dengan ilmu, dan kita menolaklah segala pahaman-pahaman yang dibawa oleh Barat yang mengatakan manusia itu tidak ada tamadun zaman Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam turun dengan ilmu yang dibekalkan oleh Allah untuk menjadi khalifah, dan seawal kehidupannya di dunia ini dia dah pandai dah buat untuk nak buat berteduh, buat rumah, buat segala, semua dah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS. Baik, kemudian daripada turun ke bumi setahunnya, maka diperanakkan Qabil dan apabila mana pada satu perut kemudian Habil, dan Labuda nama dia. Labuda di dalam satu perut, maknanya dalam satu peranakan antara keduanya itu 2 tahun. Baik, maknanya Aqlima, ni satu lagi, Qabil dan Aqlima, dan dalam satu perut Habil dan Labuda. Ni nama anak Nabi Adam AS, yang mana mereka ni antara dua yang awal lah, selang setahun saja mereka ini diperanakkan, dan sekali keluar tu dua orang, Qabil dan Aqlima, manakala Habil dan juga Labuda, nama kepada pasangan dia ataupun adik dia lah, adik kembar dia. Baik, pada satu perut antara keduanya itu 2 tahun. Antara keduanya itu 2 tahun lahir. Maka tatkala besar Qabil dan Habil, bila mana Qabil dan Habil pun dah membesar dan sampailah peringkat usia mereka itu usia boleh berkahwin lah, maknanya dia dah balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh akan Adam bahawa kawinkan Qabil akan Labuda dan kawinkan Habil akan Aqlima. Maknanya tukar pasangan-pasangan mereka itu adalah Aqlima itu seorang wanita yang cantik daripada Labuda. Maka mengkhabar Adam akan keduanya, maka redha Habil, dan manakala marah pula Qabil. Habil dia tak mau terima, pasal apa? Redha Habil terimalah sebab dia kahwin dengan Aqlima. Aqlima ni cantik, manakala Qabil marah sebab dia dapat Labuda. Yang kurang sikit lah, bukan tak cantik sangat, kurang lah, mungkin hitam sikit ke apa, wallahu alam. Dan berkata ia siapa dia? Qabil. Dia marah. Berkata ia Qabil, saudaraku, dan aku terlebih mustahak dengannya kami daripada anak.
Bunting dalam syurga dan keduanya bunting di bumi. Maka kata Adam bahwasanya aklima itu tiada halal bagi engkau. Maka dibantah Qabil dan berkata, ya Allah Ta'ala tiada suruh engkau dengan ini, hanya daripada fikiran engkau sahaja. Maka kata Adam, buat korban kedua kamu, maka sesiapa yang diterima korban, maka ialah yang mustahak. Jadi maknanya yang boleh jadi peristiwa korban tu, Nabi Adam AS mengadili kedua anak mereka ni. Seorang terima arahan Allah, seorang lagi dia nak bangkang sebab dia rasa macam tak sesuai lah. Lepas tu dia buat huraian. Sedangkan Adam di dalam syurga pun mai daripada sumber yang sama, boleh kahwin. Macam mana Adam boleh kahwin dengan mak dia, dengan Hawa? Tiba-tiba dia ni pula tak boleh. Maka dia pertikailah hukum Allah Ta'ala itu. Maka Adam kata, Allah Ta'ala dah haramkan bagi kamu kahwin dengan anak adik kembar kamu. Kena kahwin dengan yang lain. Maka dalam keadaan macam tu, Nabi Adam suruh mengadili. Maknanya buktikan sekarang ni siapa yang benar. Dengan kita buat korban, minta Allah Ta'ala turunkan petunjuk. Buat korban tu minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan petunjuk siapa yang diterima korban, maka ialah yang lebih benar, yang mustahak untuk diterima pandangan ataupun pendapat dia. Baik, maka adalah korban yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu turun api putih dari langit. Macam kilat lah, dia main sambak habis. Memakai dia, memakankan dia, dan yang tiada terima, tiada turun api, dimakankan oleh burung-burung dan binatang-binatang sahaja. Maknanya tanda korban itu diterima ialah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kilat lah, kita kata kilat tu menyambak habis. Tak nampak dah. Kemudian kadang hak yang tak diterima pula dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang ya. Itu tanda tanda yang siapa diterima ataupun tidak. Okey, itu kisah bermulanya sebagaimana yang Allah Ta'ala kata bil haq, dengan yang sebenar. Maknanya sebab apa kisah ni juga tular di zaman Bani Israel. Sebab itulah ada kitab Taurat dan Injil tu cerita juga kisah Nabi Adam dan anak dia. Tetapi mereka telah biasalah bila dah sampai berapa generasi ini, cerita tu pun dah berubah-ubah. Tak ada yang betul dah, macam-macam ditambah. Sebab tu kata Israiliyat ni, cerita yang disampaikan tu berubah-ubah. Macam kisah kita dah sebut tadilah, berapa bilangan umur tu, itu pun tidak ada satu yang pasti. Tetapi kita boleh congok-congok berdasarkan kenyataan Allah pada Nabi Nuh tadi ni. Maknanya lebih daripada 1000 tahun lah. Itu jangkaan hayat yang ada di zaman Nabi Adam AS. So maknanya itu kisah yang benar yang Nabi kisahkan kepada para sahabat, bila mana Allah Ta'ala suruh Nabi kisahkan kepada para sahabat apa yang berlaku di awal kejadian manusia itu, tentang Qabil dan Habil. Baik. Kemudian kisahnya Allah Ta'ala jelaskan lagi di dalam wahyu ini. Firman Allah Ta'ala, إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika berbuat korban kedua-duanya akan sebagai korban. Korban ni maksud dia apa tuan-tuan? Korban ni ialah mendekatkan diri pada Allah. Cara mereka nak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan menyembah ataupun korban ni kita tengok apa yang dikorbankan oleh Habil dan Qabil. Maknanya istilah korban itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ni istilah korban hari ni dah masyhur, bila kata korban sembelih binatang ternakan. Okey, itu di kalangan kita faham korban macam tu. Tapi korban dalam ayat ni bukan merujuk kepada sembelihan, tetapi mempersembahkan, ataupun kita bersembah ni macam orang nak buat kat berhala dak kan, ni bukan macam tu. Tapi
diletakkan di satu tempat, mohon kepada Allah beri petunjuk. Siapakah yang mengeluarkan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini dengan seikhlas hati, dengan benar, maka Allah Ta'ala terima. Letak pada satu tempat. Sebab waktu tu bukan nak boleh bagi sedekah ke orang, tak ada. Ada di kalangan mereka saja, berapa orang? 4 orang, 6 orang saja lebih kurang waktu tu. Mungkin ada anak-anak adik-adik yang ni, sebab duk cerita tadi ramai orang kan. Jadi adik-adik lain tak disebut pula namanya dalam Quran. Cuma 2 ni saja disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketika berbuat korban, kedua-dua akan sebagai korban, maka diterima daripada salah seorang daripada keduanya, dan tiada diterima daripada yang lain. Adalah Qabil mempunyai tanaman. Ini cerita macam mana mereka mengusahakan. Allah Ta'ala bagi kepada mereka bakat yang berbeza. Anak-anak Nabi Adam ni, dia ada bakat yang berbeza. Ada yang jenis suka menternak, ada yang suka menanam, berkebun. Jadi Qabil ini adalah seorang yang mengusahakan tanaman. Jadi petani. Qabil mempunyai tanaman gandum, padi, dan Habil pula mempunyai kambing. Maka menyengaja Qabil satu kamil gandum yang terlebih uduh, berbuat korban. Maka menyengaja ni maknanya dia sahaja buatlah. Dia macam protes lah, malah dia bagi hati elok. Qabil dia buat mai satu kamil, maknanya satu macam satu uncang lah. Satu uncang gandum, yang mana dalam uncang itu dimasukkan gandum-gandum yang tak elok sekali. Lah campur jadi tak elok semua. Ada juga. Itu yang dibuat oleh Qabil. Dan azam di dalam hatinya, aku tiada hirau. Dia azam pula dalam hati, dia sengaja buat macam tu. Pasal apa? Dia nak protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk dia berkahwin dengan pasangan Habil, dia tak mau. Dia tak mau yang tu. Dia tak mau nak terima arahan itu. Maka dia kata, duk suruh buat apa ni? Nak tunjuk apa sangat yang betul ni? Maka dia berazam di dalam hatinya, aku tiada hirau, terima atau tiada. Ni kata siapa? Kata Qabil. Aku tiada boleh seorang kahwin saudaraku lain daripada aku. Mana dia kata aku tak izinkan adik aku ni, kembar aku ni dikahwini oleh orang lain, sebab aku yang nak. Dia main daripada satu perut, aku yang lebih layak pada dia. Itu maknanya dia mempersembahkan arahan ataupun korban itu dalam keadaan azam yang tak betul, dengan dia tak yakin, dan dalam keadaan protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengajar Habil pula kepada yang terlebih elok, iaitu kibas pada kambing-kambingnya, dan cita-cita di dalam hatinya kerana tuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menuntut keredaan Allah, dia pun bawa yang elok-elok. Kerana dia taklah terfokus sangat pasal nikah tu tadi, tetapi dia lebih kata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Maka bawa keduanya akan korban keduanya itu, dihantar atas bukit. Kemudian berdoalah Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam yang menjadi hakim pada itu. Maka dua-dua orang tu letak di atas bukit, nampaklah dia duduk di bawah, nampak apa yang berlaku di atas bukit tu. Maka ketika mana dah selesai letak di atas bukit, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka turun api dari langit makan korban Habil, dan kata Qil diangkat ke dalam syurga. Maka dipeliharakan dia hingga ditembus dengannya akan Nabi Ismail alaihissalam. Itu cerita dah. Maknanya ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, yang ganti Nabi Ismail itu binatang
yang itulah kambing siapa dia? Kambing Habil. Kambing Habil yang diangkat ke langit ke dalam syurga tu waktu Nabi Ibrahim AS disembelih, maka kambing itulah yang dibawa turun dan disembelih ketika itu. Tu kata qila wallahu alam. Jangan mana kata pula lagi ni betul lalu betul. Tak, ni wallahu alam. Yang benarnya hanya Allah Taala saja yang tahu. Itu menurut kisah orang yang bercerita. Orang yang bercerita tentang kisah ini. Tapi kita nak sandar kat mana? Sandar pada kisah orang dululah. Tapi nak sandar tu adakah benar begitu? Dia tak sampailah mencari akidah. Janganlah duk fikir bab-bab lagu ni. Cukuplah kita ambil faham. Yang betul berlaku, serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kisah dia. Atas tadi ada dua pendapat dah. Satu pendapat kambing Habil ini dilenyapkan, maknanya mai kilat tu habis. Mana diterima, lenyap terus. Katakan hak lenyap tu pergi mana? Lenyap tu naik ke syurga, disimpan ke syurga sampailah mai zaman Nabi Ibrahim, barulah diturunkan semula disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu alam. Dan kita ni cerita lagu tu, tapi hakikatnya wallahu alam. Dan tiada diterima daripada korban Qabil pula, hanya dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang. Taklah sia-sia juga. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Maka marah ia. Siapa marah? Habil marah. Habil marah pasal tak diterima korban Habil. Qabil. Tertukar Habil Qabil ni. Maka marah ia. Dan aram. Dia mana teram. Aram ni mana dia taram. Taram. Bahasa kita utara ni dia kata taram. Dia tulis ni aram. Dia taram di dalam hati. Ni kalau orang Kuala Lumpur dengar ni taram, tahu tak ni? Taram tu bahasa utara. Sebab penulis kitab ni pun orang utara. Orang Kedah. Dia kata dia taram, maknanya dia dendam. Dia simpan dendam di dalam hati hingga pergi haji Adam AS. Nabi Adam zaman tu pergi haji tuan-tuan. Pergi haji dan ghaib ia daripada mereka itu. Dia lari. Lepas peristiwa tu dia lari. Dia lari. Sebab peristiwa apa? Dia bunuh adik saudara tu lah. Dia lari. Baik. Maka datang Qabil kepada Habil pada tempat kambingnya. Maka datang Qabil pada Habil tempat kambingnya. Okey. Azan dulu. Silakan insya-Allah. Lagi kalau ni panjang pula ni. Nak pakai kambing sikit.
Baik, Tuan. Baik, kita sambung balik sikit tuan-tuan. Kisah ini, kita habiskan kisah ni. Okey, tadi kita cerita bahawasanya korban Qabil tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ini menyimpan dendam di dalam hati. Maknanya selepas peristiwa itu dia bukanlah pergi bunuh terus. Bukanlah habis tak terima terus pergi keli dengan adik dia, bunuh adik dia ataupun saudara dia. Tak. Dia tak buat tu sehinggalah Nabi Adam tak ada. Banyak bulan lah juga. Dia duk taram tengok tak puas hati lah. Maknanya dia duk tunjuk protes kepada Habil. Dia protes kepada Habil. Jadi siapa dia? Qabil. Qabil maknanya binatangnya tak diterima ataupun korbannya tak diterima. Dia duk taram dalam hati sehinggalah sampai peringkat Nabi Adam dah pergi buat haji, tak ada dah, tinggal mereka saja. Maka pada waktu itulah dia berkata kepada saudara dia, Qabil berkata kepada Habil. Qala dia berkata, siapa kata? Qabil kata, la aqtulannak, berkata ia yakni Qabil, demi Allah aku hendak bunuh engkau kerana Allah Taala tidak terima korban engkau. Dia berkata, ya demi Allah aku hendak bunuh engkau kerana Allah Ta'ala terima korban engkau. Maksudnya Allah Ta'ala terima korban hang, aku nak bunuh hang. Kira hang bagus dah. Hang boleh masuk syurga ni tanpa dosa. Sedangkan aku ada dosa. Dia buat hilah. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Manakala kata Habil, hanya yang Allah Ta'ala terima itu ialah korban daripada orang yang bertakwa, yang takut akan Allah dengan junjung suruhnya dan tegahnya. Dan kata Habil pula, la imbasatta ilayya ya kalita qatulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtilak. Demi Allah, jika engkau hulurkan kepada aku akan tangan engkau supaya engkau bunuh akan aku, tiadalah engkau dengan menghulurkan tangan engkau aku kepada engkau supaya engkau nak bunuh engkau. Macam tu pula dah. Dia buat tipu. Kalau hang hulur tangan ni aku tak bunuh hang. Jadi kalau hang hulur tak hulur aku bunuh. Kemudian kata Habil, inni akhafullah rabbal alamin, bahwasanya aku takut akan Allah Taala Tuhan Rabbul Alamin pada membunuh engkau. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismik, bahwasanya aku hendak bahawa engkau kembali ke akhirat dengan dosaku dan dosa engkau, hai Qabil. Fatakuna min ashabin nar, maka sebab jadi engkau daripada segala orang yang empunya neraka, dan tiada aku kehendaki balik ke akhirat dengan dosa engkau. Sebab itu engkau tiada mahu membunuh engkau. Maka sebab itu aku tidak mahu membunuh engkau. Firman Allah Ta'ala, firmannya, wa zalika jazaa'uz zalimin, dan demikian itulah balasan segala orang-orang yang zalim. Maknanya berlakulah pertengkaran antara mereka, menghuluk lah, aku bunuh hang, kalau aku tak mau. Jadi berlaku macam tu keadaan dia. Dan apa yang kita dapat dalam kisah ni tuan-tuan, ni sampai kat peristiwa ni lah, sebelum sampai peristiwa bunuh ni, kita boleh ambil sikit pengajaran lah, daripada apa yang Allah Ta'ala rakamkan kembali kisah siapa yang membunuh siapa ni, dan bagaimana berlaku pertengkaran seawalnya. Dan masing-masing sebenarnya dah rasa dah bahawasanya dosa-dosa itu amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berkeyakinan Allah Ta'ala dah terima pada korban si Habil, dan ini tuan-tuan, Allah Ta'ala terima korban si Habil, Qabil tak diterima, maka Habil ni Qabil ni
Qabil ni yang tak diterima ni, dia rasa kata ni dosa-dosa aku ni, yang menyebabkan macam tu, Allah Taala dah terima hang dah bagus, lebih baiklah hang balik ke syurga, dalam keadaan dia hang tak berdosa. Tapi aku ni, aku nak, orang kata apa, nak tebus dosa-dosa aku dengan menghantar hang masuk ke dalam syurga Allah Taala. Dia buat lagu tu, dia buat satu dakwah macam tu. Sebab hang dah bagus dah, mati dah. Aku ni dosa banyak ni. Jadi dengan sebab aku bunuh hang ni, kurang-kurang lagi Allah Taala akan ampunkan aku. Begitu. Sedangkan Habil kata keadaan yang macam tu ada satu keadaan yang tak betul lah. Sedangkan balasan bagi orang yang zalim ni ialah dibunuh. Manakala orang yang tak bersalah ni tak boleh dibunuh. Jadi itu keadaan yang berlaku. Jadi bertengkarlah mereka, berkelailah mereka, sehinggalah berlakulah orang kata apa, gaduh yang besar jugalah sampai peringkat membunuh. Okey, itu satu. Jadi apa yang kita dapat kat sini tuan-tuan, Allah Taala nak rakamkan yang dikaitkan dengan kisah Bani Israel ni ialah apabila manusia-manusia itu tertipu dengan amalan-amalan yang mereka buat. Dengan amalan-amalan yang mereka buat, dan mereka nak menembus kesalahan-kesalahan itu dengan menggunakan akal, maka perkara tersebut Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa yang difikirkan oleh akal tu tak sama sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh pun mereka berbunuh-bunuhan, tapi pasal apa mereka nak bunuh? Untuk nak menembus dan sebagainya. Kan itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, bila kita rasa kita dah melakukan sesuatu kesalahan, kembalilah kepada Allah berdasarkan kepada syariat Allah. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Apa yang Allah Ta'ala tak suruh jangan dibuat. Jangan dibuat-buat pula. Macam kita tengok ada ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan khurafat. Itu yang tak boleh lah. Benda-benda khurafat. Dengan orang kata apa, dengan keyakinan bahawa bila dia buat lagu tu, Allah Ta'ala lebih terima amalan-amalan dia. Itu tak dibolehkan. Sebab apa yang Nabi tak buat, jangan kita buat. Dan kita tambah-tambah amalan-amalan, walaupun kita bersangka baik, supaya Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita itu. Takut Allah Ta'ala lagi murka kat kita daripada perbuatan yang tak sepatutnya kita buat. So dalam ibadat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang khusus, yang ada sandaran-sandarannya, jangan kita lebih daripada apa yang tak dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Sebab dia boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bid'ah-bid'ah dhalalah lah. Yang kita nak kisahkan ini ialah bid'ah-bid'ah dhalalah yang tidak ada sandaran-sandaran daripada hadis ataupun amalan-amalan para sahabat yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Dan ada kan macam-macam amalan-amalan orang buat khurafat-khurafat tu. Itu hendaklah ditinggalkan. Benda-benda yang boleh jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kisah ini sebagai suatu kisah yang Allah Ta'ala nak habaq bagi kepada kita supaya kita berhati-hati dalam kita mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikutlah panduan Allah. Jangan kita buat sesuatu berdasarkan apa yang kita sangka baik, sedangkan Allah Ta'ala tak suruh begitu pun, dan Nabi pun tak suruh kita buat macam tu pun. Takut yang kita buat itu menjadi lebih buruk lagi akibat dia. Wazalika jazaa'uz zalimin. Demikianlah balasan bagi orang yang zalim. Zalim pasal apa? Dia bercanggah dengan arahan Allah dan arahan Nabi. Sebab tu mereka tunggu, tak ada ayah dia. Sebab mereka nak buat ikut arahan mereka, nak buat ikut kepala mereka. Kalau ada Nabi Adam akan pandu mereka ni. Begini Allah Ta'ala nak, begini. Panduan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila dah tak ada Nabi, mereka buat ikut kepala mereka. Jadi kita pun dalam hal ini jangan tiru macam Bani Israel lah. Allah Ta'ala dah utus Nabi. Macam cerita suruh pergi ke Baitul Maqdis, tak mau pergi. Nak ikut buat keputusan sendiri. Itu kisah yang Allah Ta'ala kaitkan dengan kisah sebelum ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat balik kisah yang mana? Kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum ni kisah masuk Baitul Maqdis. Yang mana Allah Ta'ala dah perintahkan. Nabi Musa pun kata kita kalau nak selamat kena pergi Baitul Maqdis. Tapi puak-puak Yahudi tak mau.
Pasal apa? Mereka kata di Baitul Maqdis ni ada tentera yang hebat. Sekali kalau kita pergi, kita kena bunuh. Sedangkan Allah Ta'ala suruh pergi. Nabi suruh pergi. Maknanya ada jaminan lah. Tapi tak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita jadi orang yang mempertikaikan hukum hakam dan juga takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam perintahnya. Walaupun kita rasa macam, kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh ni jadi susah ni. Jangan, sebab benda tu akan bawa kebaikan sebenarnya. Tetapi dengan sebab kejahilan kita lah, kita ditimpa dengan bermacam-macam bentuk azab daripada Allah. Macam kita tak buat hukum hudud. Hari ni orang duk kilas sana, kilas sini. Walaupun hukum tu telah jelas dalam hadis dan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW pun dah diamalkan di zaman baginda. Dan membawa, dah ada bukti dah kejayaan-kejayaan. Tapi mai zaman kita ni masih ada lagi orang yang nak mempertikaikan. Masih lagi nak ikut hawa nafsu. Maka apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ni, peruntuhan moral dan macam-macam lah musibah yang berlaku di sekitar kita, masalah sosial, itu adalah berpunca daripada kezaliman yang kita sendiri tempah. Wazalika jazaa'uz zalimin. Inilah akibat bagi kita yang tak mau ikut hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita terimalah akibat-akibat hari ni yang kita duk fikir lagi macam-macam hai, duk mai azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita membelakangkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia sikit sebanyak yang kita boleh dapat ambil daripada kisah awal berkaitan dengan dua anak Nabi Adam AS. Okey, nanti kita akan tengok pula kisah bunuh Qabil akan Habil. Apa pula yang berlaku dan bagaimana yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepahaman dengan 2-3 ayat yang kita telah bacakan pada malam ini. Apa yang penting sebenarnya, tuan-tuan, ialah kita kena berusaha menjadi manusia yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, dan belajarlah supaya kita buat sesuatu tindakan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Jangan kita buat sesuatu yang menyalahi perintah Allah dan Rasul, lebih-lebih lagi dalam hal-hal ibadah. Sebab kita takut bila mana kita buat sesuatu itu berdasarkan pertimbangan akal kita, maka walaupun kita niat itu sebagai ibadat, maka Allah Ta'ala tak terima. Sia-sialah amalan-amalan kita itu. Na'udzubillah. Baik, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aku nuqali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.